Assalamualaikum semua, anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, Budi akan mengutarakan tentang isu kekeliruan netizen tentang kenyataan terkini daripada Bank Negara Malaysia mengenai penangguhan bayaran balik sewa beli. Lewat malam tadi, kata kunci U-turn menjadi tular susulan daripada kenyataan terkini daripada Bank Negara mengenai penangguhan bayaran balik sewa beli. Sejak semalam, kecoh di Twitter apabila netizen merasa marah dengan keputusan perubahan plan moratorium yang diumumkan Bank Negara Malaysia. Rata-rata netizen membantah perubahan prosedur moratorium hire purchase loan dan juga pembiayaan Islamik berkadar tetap yang diumumkan Bank Negara semalam. Mana tidaknya, perubahan itu membuatkan peminjam yang mengambil moratorium perlu bayar interest. Malah mereka menggunakan hashtag banker jaga banker dan tujukan khas kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Antara yang dikatakan netizen adalah all in all sebenarnya. Mereka tak pedulikan langsung kepentingan dan kebajikan rakyat. Seorang netizen turut berkata situasi ini membuktikan betapa rapuhnya sistem di negara kita. Ada juga yang tertanya-tanya kenapa Tengku Zafrul buat pengumuman keputusan ini semalam, sehari sebelum sambutan Hari Pekerja. Ramai yang bengang kerana mengenangkan nasib rakyat-rakyat yang dipotong gaji dan dibuang kerja disebabkan krisis COVID-19 ini. Pada mulanya, beban sedikit ringan apabila moratorium ini diumumkan dulu, tapi sekarang macam mana pula mereka yang terjejas nak bayar? Akhir Mac lalu, Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan penawaran penangguhan bayaran balik sehingga 6 bulan susulan daripada wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini bagi meringankan beban pengguna yang terjejas. Tidak dinafikan, wabak yang sedang melanda ini sememangnya meresahkan, bukan sahaja daripada segi keselamatan dan kesihatan tetapi juga daripada segi kewangan dan juga ekonomi. Sebelum itu, apa yang perlu kita semua faham mengenai moratorium 6 bulan bermula 1 April hingga 30 September 2020 yang dilancarkan sebelum ini. Ini penjelasan ringkas daripada ahli ekonomi Ikmal Nordin. Katanya, pertama, tidak perlu bayar pinjaman rumah dan kereta selama 6 bulan tidak bermakna pinjaman itu dimasukkan 6 bulan tetapi dilanjutkan lagi tarikh pinjaman 6 bulan ke depan. Kedua, hutang kad kredit masih lagi perlu dibayar. Namun sekiranya memerlukan, boleh tukarkan menjadi pinjaman bertempoh 3 tahun dan kadar faedah tidak lebih 13%. Masih berhutang tapi kadarnya lebih murah sedikit dan tempoh bayaran juga dipanjangkan sedikit. Ketiga, jika sebelum ini ada had untuk bank bagi pinjaman beli hartanah, saham dan unit trust, had-had ini akan dimasukkan. Manakala had bagi pinjaman pada syarikat-syarikat berkait, TNB, Petronas dan juga Telekom dinaikkan. Keempat, Bank Negara Malaysia telah mencairkan sebahagian rizab yang bank komersial simpan di BNM dengan sebab semasa krisis duit boleh digunakan dan tak berapa perlu untuk disimpan. Rizab bank dikurangkan. Kata kunci U-turn menjadi trending di laman media sosial susulan daripada pengumuman pusingan U yang mana bank akan mengenakan kaedah moratorium ke atas sewa beli. Sementara itu, Bank Negara Malaysia baru sahaja mengeluarkan kenyataan soal jawab bagi menjawab segala kemusykilan orang awam mengenai kekecohan isu moratorium untuk pinjaman jenis sewa beli, hire purchase loan dan pembiayaan Islam berkadar tetap, iaitu Islamic loan ini. Jadi, berdasarkan kenyataan soal jawab tersebut, dapat kita ringkaskan lagi mengenai beberapa isu asas yang sebelum ini menimbulkan kekeliruan netizen. Pertama, penangguhan bayaran adalah secara automatik untuk sewa beli dan pembiayaan Islam secara tetap. Kedua, apa yang ditambah adalah prosedur kena isi borang makluman kepada bank kerana melibatkan lanjutan tempoh dan juga jadual pinjaman.
Ketiga, tiada perubahan pada tempoh penangguhan pembayaran. Masih 6 bulan bermula 1 April 2020 hinggalah 30 September 2020. Keempat, tiada sebarang fee tambahan untuk pembiayaan Islam. Bank akan memaklumkan kepada peminjam tentang perubahan jadual pembayaran dan jumlah ansuran pinjaman. Kelima, peminjam juga boleh mohon untuk bayar ansuran macam biasa. Keenam, tiada charge lewat jika pemohon menukar fikiran dan memilih untuk bayar ansuran macam biasa, di mana tempoh masa bayar akan dimaklumkan pihak bank. Ketujuh, peminjam boleh berbincang dengan bank jika mahu melanjutkan tempoh pinjaman selepas tempoh penangguhan atau menambah jumlah bayaran ansuran. Dan persoalannya sekarang ni, ramai yang tengah keliru dan tertanya-tanya sama ada nak U-turn atau nak jalan terus. Situasi dia sekarang macam ni. Tengah asyik goyang kaki, tiba-tiba dapat tahu loan kereta kena bayar macam biasa. Baru ingat nak simpan buat benda lain kan. Tengah sedap kita layan holiday 6 bulan, moratorium hire purchase loan, tiba-tiba je ada pengumuman baru dari Bank Negara Malaysia, katanya interest tambahan akan dikenakan sepanjang tempoh moratorium itu. BNM buat U-turn ke atau awal-awal lagi rakyat yang salah faham ni? Tak kisahlah siapa salah, siapa betul, siapa pening, siapa yang penting ni nak U-turn ke ataupun nak jalan terus. Sebelum kita buat keputusan, jom fahamkan dulu apa masalah problem dia. Pertama, awal PKP dulu, BNM ataupun Bank Negara Malaysia umumkan yang moratorium hire purchase loan seperti pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan pinjaman kereta tak akan dikenakan interest tambahan sepanjang tempoh 6 bulan itu. Cuma nanti tempoh installment dilanjutkan selama 6 bulan lagi. Kedua, pengumuman terbaru, interest tambahan akan dikenakan untuk tempoh tersebut. Ianya hanya melibatkan hire purchase loan ataupun fixed interest loan seperti car loan dan juga personal loan. Tak kisahlah Islamic ke ataupun conventional. Housing loans biasanya tak terlibat dan kekal sama pengiraannya. Ketiga, berapa banyak interest tambahan yang akan dikenakan? Jom belajar ilmu kira-kira. Contoh untuk car loan. Installment bulanan contohnya RM500. Interest rate sebanyak 3%. Baki tempoh pinjaman 5 tahun. Campur 0.5 tahun, 6 bulan lah, extended. Dan jumlah interest tambahan di mana installment bulanan kali 6 bulan kali interest rate kali tempoh pinjaman sama dengan RM495. Ini bermakna jika kita teruskan moratorium ini, jumlah interest tambahan yang kita kena bayar sepanjang tempoh 6 bulan itu adalah RM495. Mungkin ada sedikit perbezaan lah antara Islamic dan juga conventional loan. Keempat, okey, dah tahu berapa interest tambahan kita kena bayar kan? Sekarang kita ada 3 pilihan kalau kita nak teruskan moratorium tu. Jika anda mampu dan banyak duit, ini pilihan terbaik ialah jadi hero dan bayar sedebuk, bayar semua, bayaran penuh 7 bulan installment termasuklah bulan Oktober nanti. Installment bulanan dan tempoh pinjaman kita lepas ni kita akan tetap sama. Terbaik pilihan ni sebab bank tak perlu denda kita dengan interest tambahan walaupun ambil 6 bulan moratorium. Sesuai untuk yang mampu bayarlah 500 kali 7 bulan ataupun 3,500 bulan Oktober nanti. Pilihan kedua, buat-buat tak reti dan bayar macam biasa bulan Oktober nanti. Tempoh pinjaman akan di-extend 6 bulan dan interest tambahan akan dikenakan sama ada ditambah ke dalam installment bulanan atau dilanjutkan baki tempoh pinjaman. Ketiga, bayar installment bulanan lebih tinggi bermula pada bulan Oktober dan kekalkan tempoh pinjaman. Katakan tempoh baki pinjaman adalah 5 tahun, 60 bulan. Bahagi RM495, maka akan ada kenaikan RM8.25 setiap bulan atau installment baru RM508.25 sebulan. You guys boleh rujuk kepada bank pinjaman masing-masing untuk pengiraan yang lebih tepat. Kelima, kita juga ada pilihan untuk U-turn dan jangan ambil moratorium ni. Bayar macam biasa untuk 6 bulan ini, maka tak akan dikenakan interest tambahan. Tak perlu bayar sedebuk bulan Oktober nanti. Tak payah serabut kepala nak kira itu ini. Apa-apa pun keputusan yang kita buat, jangan short sendiri ya. Jangan lupa untuk hubungi bank peminjam masing-masing dan inform mereka secara rasmi. Kenyataan yang dikeluarkan malam semalam adalah bagi menyelesaikan isu prosedur untuk mewujudkan pengesahan perundangan moratorium mengikut Akta Sewa Beli 1967 dan juga
tuntutan syariah. Lebih memburukkan keadaan, banyak media melaporkan kenyataan yang dianggap telah mengelirukan rakyat. Di ruangan komen antaran itu, ada pihak yang meminta agar Bank Negara Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi yang memberikan penerangan mudah mengenai perkara ini. Malah ada yang sudah memulakan petisyen meminta agar pihak BNM menarik balik kenyataan tersebut. Untuk pengetahuan penonton-penonton Buletin Viral, pelanggan boleh memilih untuk membayar penangguhan ansuran terkumpul 6 bulan bersama ansuran Oktober 2020 tanpa dikenakan caj faedah tambahan ataupun terus membayar balik ansuran selepas Oktober 2020 menerusi lanjutan 6 bulan tempoh bayaran balik selepas tarikh matang asal. Tidak akan mengenakan caj faedah tambahan atau fee bayaran lewat untuk ansuran tertunggak April dan Mei oleh pelanggan yang menangguhkan bayaran ansuran bulanan sekiranya bayaran bagi April, Mei dan Jun 2020 tidak dibuat lebih dari 30 Jun 2020. Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM berkata akaun akan tertunggak dan caj bayaran lewat akan mula dikenakan dari Julai 2020 dan seterusnya. Dalam kes ini, faedah berdasarkan kadar kontrak akan dicaj ke atas jumlah ansuran tertangguh sehingga dibayar sepenuhnya yang sepatutnya pada akhir tempoh lanjutan 6 bulan. Justru pelanggan sewa beli perlu terus membayar ansuran bulanan seperti biasa mengikut jadual asal. Menurut Ikmal, sesiapa yang read between the lines akan faham yang BNM sebenarnya menjangkakan kesan ekonomi COVID-19 untuk berlarutan lebih daripada 2 minggu dan berkemungkinan akan sampai ke hujung tahun ini. Isu ini bukanlah suatu isu yang perlu dipolitikkan dan yang penting rujuk bank masing-masing bagi penerangan yang lebih jelas. Jika keadaan ekonomi tidak berubah dan masih boleh dibayar seperti biasa, adalah lebih baik dibayar saja. Nampaknya sekian dulu buat masa ini. Kita bertemu lagi di Buletin Viral di masa akan datang. Kepada anda yang belum lagi subscribe, Budi nak jemput anda semua supaya untuk tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi kat bawah ni. Alright guys, stay home. Bye-bye. Assalamualaikum.